Oke, salam dan salam sejahtera. Ada anak pencerahan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Bersatu berkenaan dengan isu lantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri. Yang mana di sini saya lihat Datuk Wan Saiful meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kenapa berahsia dan siapa lagi lantikan rahsia. Dan di sini saya lihat daripada kenyataan media, Bersatu tuntut Anwar jelaskan beberapa lamai lantikan rahsia dibuat. So, saya tidak nak ulas panjang-panjang isinya. Tetapi saya lihat kepada Datuk Wan Saiful ini, dia ulang-ulang memberi hujah ataupun menyerang Pakatan Harapan terutamanya dan kerajaan perpaduan yang ada hari ini dengan hujah-hujah yang pada saya tidak tepat. Wan Saiful kena ingat, kamu dulu pegang PTPN atas dasar apa? Atas dasar kamu menteri, ataupun kamu YB, ataupun kamu adun. Tetapi kamu dilantik ke jawatan itu. Atas dasar apa? Itu saja Wan Saiful belum menjawab. Satu perkara. Dua perkaranya, Wan Saiful juga kena jawab. Dalam Kerajaan Perikatan Nasional yang lalu, berapa ramai menteri yang dilantik? Yang mana kita tahu, antaranya contoh, Peja yang telah pun apabila tumbang untuk menjadi MB Perak, akhirnya dilantik oleh Perdana Menteri sebagai penasihatnya dan dibayar gaji begitu besar. Kita juga tahu bahawa duta-duta khas yang dilantik juga tidak menjalankan kerja, makan gaji buta saja. Jadi banyak pemborosan, ketirisan berlaku di zaman Perikatan Nasional. Jadi Wan Saiful, kalau nak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kepada rakyat, maka adilnya Datuk Wan Saiful kena cerita siapa lantikan politik yang mereka telah buat. Kebanyakannya daripada Bersatu dan PAS ini telah memboloti. Saya rasa sampai hari ini lantikan politik daripada Bersatu dan PAS masih ada dalam kerajaan yang menjadi tali balut kepada orang seperti Datuk Wan Saiful ini. Jadi Datuk Wan Saiful tidak payah mengeluarkan hujah panjang-panjang dalam isu ini. Kamu juga tidak layak untuk mempersoalkan Perdana Menteri yang ada. Kamu juga baru menang satu penggal. Kamu menang pun saya tak tahu macam mana menang. Yang kita tahu pimpinan Bersatu dan juga PAS ini, kita lihat sekarang ini kecoh kerana sibuk mengagihkan wang. Adakah kerana apabila dibagi jawatan tinggi dahulu, maka di PTN tu Wan Saiful juga dapat manfaat untuk bertanding pilihan raya? Daripada mana Datuk Wan Saiful dapat duit begitu banyak untuk mendanai politik? Jadi tak payah ceritalah. Yang mana di sini satu dunia tahu. Wan Saiful juga tak payah nak sibuk cerita tentang isu anak Iban lah, anak Karazan lah. Datuk Wan Saiful sendiri belum pijak pun saya rasa dengan namanya kucing Sarawak ataupun pendalaman Sarawak. Jadi kamu tak payah nak cerita, nak ulas, nak menjual semua kaum hari ini. Tetapi kamu sendiri adalah seorang manusia yang rasis. Jadi apa yang kamu cakap dalam pilihan raya yang lalu, iaitu PRU ke-15, saya lihat semua apa yang kamu ucapkan di ceramah-ceramah kamu. Hari ini kamu menuntut Perdana Menteri untuk nak mencari orang ni, orang tu. Itu adalah hak dia. Wan Saiful tak payah berbunyi. Kamu hanya pada saya tin kosong. Sama macam saya. Cuma dia dapat luck sedikit, bodek sedikit dan akhirnya bolehlah jadi calon. Jadi itulah matlamatnya. Dalam kerjaya politiknya kita boleh lihatlah orang seperti ini. Tidak ada matlamat yang dia boleh jelaskan tentang isu ini. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik anak dia, maka itu adalah satu petanda yang baik bahawa beliau telah pun menjadi Menteri Kewangan yang tidak dibayar gaji, mengambil anak dia untuk bersama membantu beliau. Bermaksud ada ruang untuk kita check and balance, untuk ada ruang untuk kita lihat. Mungkin Datuk Wan Saiful sendiri juga melakukan salah laku dalam kerajaan yang lalu. Saya rasa lepas ini, syaraf pimpinan kerajaan yang ada, jangan bagi ruang kepada pimpinan yang lalu. Apabila memang betul berlakunya ketirisan, betul berlakunya rasuah, betul kehilangan wang rakyat, maka heret mereka ni ke muka pengadilan. Jadi kita tidak nak politik yang seperti ini lagi, yang mana mengeluarkan kenyataan-kenyataan propaganda yang tidak menguntungkan rakyat. Di sini juga dia mempertikaikan, padahal ramai negara kita ini kaya dengan keberbagaian dan telah melahirkan ramai pakar-pakar ekonomi dan kewangan tersohor tanah air. Kita ada anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Karazan, anak Iban dan pelbagai. Tapi rupa-rupanya dipilih ialah anak Anwar. Untung jadi anak papa. Saya nak bagi tahu dekat Wan Saiful.
Kerana kita mempunyai ramai kepakaran lah. Apabila kerajaan Perikatan Nasional itu menjadi kerajaan, kita mempunyai ramai kepakaran dalam keuangan dan ekonomi ini. Tetapi, kerana, maaf cakap, atas kebodohan, Perikatan Nasional itu akhirnya membuat hutang begitu besar. Ketirisan berlaku. Akhirnya kita kena mencari lagi kemana arahnya duit 92.5 bilion itu. Jadi, inilah kepakaran yang ada dalam Perikatan Nasional itu. Kalau betul dah hebat, kenapa Perikatan Nasional tidak mampu mengurangkan hutang negara, menjana ekonomi negara? Bermakna di sini kerajaan Perikatan Nasional total gagal disebabkan oleh manusia yang bernama Wan Saiful ini bersama lagi dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Sama-sama bangang diceritakan, bahasa kasar ini. Jadi tidak payah nak cerita berbagai kaum yang pintar ini. Kalau kepakaran itu adalah kepakaran menipu. Saya tak kata ramai pakar kita ini menipu. Tetapi hari ini kita nak membersih perkara itu. Kita kena ambil orang yang terdekat. Orang yang kita boleh percayai. Untuk kita memperkuatkan ekonomi negara kita ini. Untuk kita memperkukuhkan keuangan negara ini. Supaya tidak lagi berlakunya ketirisan dan kehilangan duit rakyat. Itu sebenarnya. Jadi tak payah nak cerita tentang ramai lagi orang yang bijak, pandai dalam negara ini. Kalau ramai, 33 bulan Wan Saiful berada dalam kerajaan. Kenapa PN gagal? Itu saja. Jadi tidak payah nak mempertikaikan soal orang. Apa juga alasan alasan Anwar dah tak relevan. Hakikatnya Anwar mengamalkan nepotisme. Tak payahlah Datuk Wan Saiful nak cakap banyak. Dalam Perikatan Nasional tu semua pun nepotisme. Nak cerita nepotisme ni, kalau benda yang kita boleh lihat, yang boleh kita percaya, contohnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin, memang tak ambil anak isteri jadi orang kiri kanan. Tapi bagi projek tender yang berbilion, yang hari ini dipertikaikan, Datuk Wan Saiful jawablah itu. Mungkin di tempat dia sendiri, di PTN tu, Wan Saiful sendiri ada melantik kawan-kawan di kalangan mereka juga dalam bersatu. Tak pun saudara-mara. Jadi isunya sama. Yang mana hari ini kerajaan yang ada gaji dipotong. Gaji Perdana Menteri tak ambil. Gaji Menteri Kewangan tak ambil. Nurul Izzah pun tak dibayar gaji. Jadi beza sangat. Kita dah lihat hari ini ketakutan yang jelas sangat daripada orang seperti Datuk Wan Saiful ini. Kerana sikapnya ini sendiri. Saya rasa kalau Datuk Wan Saiful ni berada dalam parti yang berreform ni, saya rasa hari ini pun dia tidak dapat apa-apa jawatan. Ingat senang. Jadi hari ini dia tidak ada pencabar di sana, maka dia bersuara konon-kononnya. Kerana tidak ada pemilihan, dia dulu nak pergi ke PKR, tak boleh. Kerana PKR ni pesaing ramai. Jadi dia bersikap seorang yang konon-kononnya bijak, tapi pada saya, inilah sikapnya pimpinan bersatu ini. Mempertikaikan, cuba untuk meminta Perdana Menteri. Kamu siapa dia? Kalau kamu nak mencabar Perdana Menteri, esok kamu suruh bekas Perdana Menteri kamu keluar ke senarai berapa lama lantikan politik, lantikan JLC yang kamu dah buat. Seluruh PAS tu dapat jawatan. Seluruh anggota bersatu tu dapat jawatan. Kamu ingat jawatan yang ada ni, yang dibuat oleh Perdana Menteri hari ini, disorok-sorok begitu. Kalau cakap bangang nanti marah, tapi itu hakikatnya. Ingat jawatan kerajaan ni boleh diselindung macam tu. Ini pun tak faham-faham. Jadi macam mana lah Datuk Wan Saiful ni boleh duduk dalam kerajaan, memang kaki bodek, kaki ampuh. Saya memang hentam kerana orang seperti ini bercakap seperti tin kosong. Tidak ada fakta sama sekali. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.